Dini hari itu, keadaan dekat lebuh raya utara selatan yang menghala ke Kuala Lumpur agak lengang. Tak banyak kereta yang lalu. Hanya adalah sekali van jenazah yang saya pandu ni duk berselisih lah dengan kereta yang dipandu laju, atau saya memotong bas dan lori besar. Sambil memandu, mata saya memerhatikan jam dekat dashboard. Rupanya dah pukul 2 pagi, maknanya dah hampir 5 jam saya memandu seorang diri daripada Kedah. Sekarang baru sampai Bidor. Nanti lebih kurang 2 jam lagi sampailah dekat Shah Alam. Bisik hati saya. Anda pun tahu, memang membosankan bila kita terpaksa memandu jauh seorang diri. Macam itulah keadaan saya pada dini hari tu. Tapi apakan daya, kawan yang sepatutnya temankan saya ikut hantar jenazah terpaksa balik awal kerana beliau tidak sihat. Sambil memandu, adalah sekali saya menguap disebabkan mengantuk dan badan yang terlalu penat. Manakan tidak, lepas ambil jenazah dekat Shah Alam, tengah hari tu saya terus memandu ke Kedah. Selepas menurunkan jenazah, tanpa berehat, saya teruskan perjalanan pulang pula. Disebabkan terlalu bosan dan mengantuk, saya turunkan cermin dekat sebelah tingkap pemandu. Bila kena hembusan angin luar yang nyaman dan sejuk, terus rasa segar pula biji mata. Kalau kena penghawa dingin, lagi mengantuk dan badan boleh jadi lemah. Sambil memandu, disampa angin sepoi-sepoi dekat luar, tiba-tiba ada beberapa buah kereta yang potong van saya tiba-tiba membunyikan horn. Pin, 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 pin. Saya sedang mengelamun terus tersentak. Kenapa pula ni? Rasanya aku duk lorong betul dah ni, rungut saya dalam hati sambil duk keliling cermin pandang sisi. Memang saya memandu perlahan, tapi saya memandu di laluan paling kiri dan langsung tak menghalang lalu lintas, terutamanya kereta-kereta yang dipandu laju di lorong paling kanan. Pelik, kenapa mereka membunyikan horn? Saya pun teruskan memandu. Lebih kurang 5 minit kemudian, mata saya jadi silau pula apabila cermin pandang sisi terbias oleh cahaya lampu ataupun terpantul cahaya lampu kereta daripada arah belakang. Kereta tu menaikkan lampu tinggi ataupun high beam dan dia ikut je van saya dalam jarak dekat. Selepas beberapa saat dia ikut mengekori kereta tersebut memotong van saya sambil membunyikan horn berkali-kali. Pin, pin, pon, pon, pin, pin, pon, pon. Sekali lagi saya rasa pelik. Kenapa pula dia orang duk bunyikan horn ni? Ada pintu tak rapat ke? Bisik hati saya lah, sambil mata terus duk pandang signal dekat skrin meter. Kalau pintu tak rapat, mesti lampu amarat akan menyala. Tapi ni tak ada menyala pula, kata hati saya lagi. Saya terus memandu macam biasa. Sesekali saya keliling jugalah ke arah cermin pandang sisi, nak tengok apa yang ada dekat belakang. Tapi apa pun saya tak nampak, sebab jalan dekat situ gelap kerana tak ada lampu jalan. Tak lama lepas tu, beberapa buah kereta datang daripada arah yang bertentangan. Diorang juga menaikkan lampu tinggi ataupun high beam, masing-masing membunyikan horn yang panjang. Pim. Lagak mereka seperti nak memberitahu sesuatu kepada saya, tapi saya tak tahu apa yang diorang nampak. Ada aksiden ke kat depan tu? Cakap dalam hati saya. Saya memperlahankan kenderaan dan memandu lebih berhati-hati. Tapi lepas 5 minit, tak pula saya jumpa sebarang aksiden atau kemalangan dekat tepi jalan. Semua kenderaan bergerak lancar. Waktu saya sedang terpinga-pinga tu, tiba-tiba sekali lagi saya dikejutkan oleh sebuah kereta yang memotong sambil membunyikan horn berkali-kali. Pin, 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 pin.
Jadi saya makin bertambah pelik. Saya dah mula fikir, dia mesti ada yang tak kena dengan van jenazah yang saya pandu ni. Kalau tak, kenapa semua kereta yang berselisih akan membunyikan horn atau menaikkan lampu tinggi ataupun high beam? Jadi saya yakin semua pengguna jalan raya tu sebenarnya nak menceritakan saya sesuatu ataupun nak beritahu kepada saya sesuatu. Tapi apa dia? Persoalan itu terus berlega-lega dalam kepala saya. Selepas 10 minit kemudian, akhirnya sampailah dekat jalan yang mempunyai lampu. Jadi saya ambil kesempatan jalan yang agak cerah. Tanpa berlengah, saya terus pandang ke arah cermin pandang sisi. Dalam sama-sama diterangi cahaya lampu jalan tu, mata saya terbuka luas. Terlihat sesuatu yang terpamer dalam cermin pandang sisi. Jelas dekat mata saya, kelihatan nampak macam objek panjang sedang berjuntai daripada atas bumbung van, iaitu dekat sisi sebelah kanan bahagian belakang van jenazah yang saya pandu. Bila saya perhati betul-betul, ia nampak macam kaki manusia. Tapi yang muskilkan saya, kaki tu terlalu panjang berbanding kaki manusia. Saiz dia agak besar, warna dia hitam pekat dan berbulu lebat. Takkan kaki orang kot? Ni mesti syaitan saja nak takutkan aku. Bisik hati saya yakin. Melihat keadaan itu, saya buat tak tahu saja dan terus memandu dengan tenang. Langsung tak ada perasaan takut dalam hati. Pada masa yang sama, saya dah mula yakin apa yang berlaku sebelum ni pasti ada kaitan dengan benda tersebut. Sebab itulah pengguna jalan raya yang lain membunyikan horn dan menaikkan high beam ataupun lampu tinggi berkali-kali semasa berselisih dengan saya. Jadi saya yakin mereka nampak apa yang menumpang di atas van jenazah saya ni. Kalau anda tanya saya lah daripada mana dan berapa lama dah benda tu duduk dekat atas van, saya tak pasti. Yang pasti bila saya memperlahankan kenderaan dan jenguk keluar kepala, benda tu pun dah hilang. Jadi apakah benda atau makhluk tu? Saya tak pasti, tak nampak keseluruhannya. Yang saya nampak adalah warna dia hitam pekat dan kaki dia terlalu besar untuk seorang manusia berserta panjang bagi untuk standard manusia biasa. Saiz dan bentuk badannya saya tak tahulah sebab saya tak nampak. Tapi kalau nak diikutkan saiz kaki yang panjang dan besar tu, mungkin saiz badan dia juga sebesar van jenazah. Walaupun diganggu benda tu, saya langsung tak takut. Bukan nak cakap besar, tapi itu adalah hakikatnya. Sebagai seorang pemandu van jenazah, saya sebenarnya dah biasa berhadapan dengan mayat seorang diri berjam-jam lamanya. Saya juga dah kerap diganggu atau ditakut-takutkan makhluk seperti itu. Bagi saya itu semua tipu daya syaitan yang nak menyesatkan dan nak menakutkan manusia supaya lebih takutkan dia daripada Allah. Lagipun perkara macam tu dah menjadi asam garam dalam kehidupan kami sebagai pemandu van jenazah. Saya percaya setiap pemandu van jenazah pasti akan ada cerita atau pengalaman yang menyeramkan untuk dikongsi. Sebuah kisah yang diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab menyatakan bahawa dia mempunyai satu bekas berisi tamar. Tiba-tiba didapati isinya telah susut. Suatu malam, Ubay terjaga dan dia tengok bayangan seorang budak-budak. Ubay memberi salam kepada budak tadi dan dijawab salamnya. Apabila ditanya siapa dia yang sebenarnya, adakah jin, adakah itu manusia, lembaga itu menjawab sambil mengatakan bahawa dia adalah jin. Ubay mintalah supaya lembaga itu menghulurkan tangannya. Apabila dihulurkan, didapati tangan itu seperti tangan anjing dan begitu jugalah rambutnya. Bila ditanya adakah jin dijadikan sedemikian rupa, lembaga itu menjawab bahawa bentuk tubuh jin adalah lebih dahsyat daripada jelmaan dia. Sekian.